Awak tengah down ke tu? Kenapa down pagi-pagi? Tak, yang tu viral awak tengah down ke tu? Lantok awak lah tengah down. Kita janganlah macam tu. Kalau boleh gitu, jangan kita down dan sebagainya. Hari ini, kalau ada down dan sebagainya, tengok Malaysia hari ini sebab banyak pengisian yang menarik akan kami berikan selama 1 jam hari ini bersama dengan saya, Fazli Fuad dan juga... Saya Sofia Nasuliato. Memang ceria Fad ni. Kalau kita mulakan pagi kita nampak ni kita ceria. Betul. Itulah Fad. Apa pun kita harapkan agar keadaan baik saja, sihat walafiat, bersemangat. Dan kita akan bincangkan banyak topik ya. Ya, betul. Ini sangat-sangat menarik sebab kita rakyat Malaysia ni kita kena tahu perkembangan terkini. Hari ini 5 Oktober 2022. Jumaat ini 7 Oktober akan adanya pembentangan bajet bagi tahun 2023. Jadi apakah sebenarnya boleh kita jangkakan? Banyak yang berkisarkan tentang tarikh dan orang kata ialah bajet ni satu dan mungkin ada perubahan daripada segi kerajaan pula satu juga. Ini yang kita perlu bincangkan juga. Tapi apapun kalau kita bercakap tentang bajet ni banyaklah sebenarnya antara intipati-intipati dan juga yang mana anda mahukan agar kerajaan memberikan bajet ini sesuai untuk keluarga Malaysia pada hari ini dan rata-ratanya berkisarkan tentang kehidupan kita lah, berkisarkan tentang rakyat kita. Jadi bagaimanakah kita nak meneruskan kelangsungan hidup kita dan sebagainya. Kerajaan harus mengawal harga barangan-barangan keperluan asas disebabkan subsidi yang meningkat dan sebagainya sebab keperluan asas ni memang amat diperlukan setiap hari. Jadi itu antara intipatinya dan antara yang lain adalah kemudahan-kemudahan di dalam rumah itu. Ialah kalau kita duduk dalam rumah tu contohnya kita memang memerlukan makanan dan sebagainya kan. Jadi pemilikan rumah itu harus dijaga juga, bil elektrik, bil air, internet dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang dihubung kaitkan dengan rakyat ini harus diselaraskan, harus diberikan perhatian ketika bajet nanti. Ya, Fad, kita melihatkan bagi tahun lepas ada peruntukan cukup besar dan tahun ini ramai pakar sebenarnya mengusulkan supaya bajet yang dikeluarkan bagi tahun ini, tahun pemulihan sebenarnya bagi tahun 2023 untuk dinaikkan lagi. Ada harapannya sehingga ke 400 bilion. Dan persoalan di sini adakah kerajaan kita mampu untuk menampung kerana kita melihat ialah dah post pandemik dengan apa yang disebutkan Fad tadi, keperluan rakyat. Dan mungkin satu perspektif yang boleh diusulkan juga kalau kita melihat satu pengkhususan untuk kita menyokong perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS sebab ini dijuarai oleh rakyat kita sendiri kan. Berbanding dengan kata negara sebelah Indonesia, kita melihat ekonomi mereka menjangkau lebih baik ketika ini. Bukan sebab apa? Kerana mereka memberikan pengkhususan untuk rakyat mereka untuk bisnes perusahaan kecil di Indonesia itu sendiri, di mana dalam jangka masa panjang kita melihat nilai mata wang kita dah rendah sikit kan. Betul. Jadi ekspor itu adalah mungkin salah satu cara untuk kita memperbaiki keadaan ekonomi kita, regardless lah, tidak kira apa jua keadaan ekonomi dalam dunia sekalipun. Itulah dia. Sebab apa? Sebab mata wang mereka syarikat diperkukuhkan lagi. Lepas tu mata wang kita lemah dan sebagainya. Itu akan kami kongsikan nanti berkaitan dengan bajet 2023 sebentar lagi. Tapi apapun kita kena melihat keadaan cuaca jugalah. Kan? Kalau keadaan cuaca macam inilah keadaannya, bagaimanakah kita ingin membuat PRU nanti? Itu indikator atau indikasi yang akan kita kongsikan sebentar saja lagi. Kalau kita lihat di ramalan keadaan cuaca menerusi Jabatan Met Malaysia hari ini, Sofia, kita lihat bagaimana keadaan cuaca ni, Sofia. Memang rata-ratanya kalau anda lihat di sini memang hujan di pagi hari di setiap negeri di seluruh Semenanjung dan kita jangan lupakan jugalah di Sabah dan Sarawak juga menunjukkan taburan hujan di pagi ini. Betul. Okey, ini kita lihat dikeluarkan pada bulan ini, bulan Oktober, dan Jabatan Met Malaysia menjangkakan bahawa keadaan ini akan mungkin berterusan dan mungkin akan teruk ketika bulan November ataupun bulan Disember nanti. Ya, memang setiap hujung tahun kita melihat beberapa tahun ini inilah cuaca yang kita boleh jangkakan dan persoalannya di sini akan dibentangkan bajet hari Jumaat. Tetapi dikatakan Parlimen bubar sebelum bajet 2023. Bagaimana tu? Datuk Seri Ismail Sabri dikatakan akan memohon perkenaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk membubarkan Parlimen sebelum pembentangan bajet 2023 pada Jumaat ini. Dan juga akan turut memohon perkenaan baginda untuk memberi laluan bagi pilihan raya umum ke-15. Okey, jadi hadapnya hari Khamis ini. Hari Khamis ni bajet dikeluarkan pada hari Jumaat nanti. Tapi kalau berkaitan dengan bajet ini, kita sudah maklum bahawa bajet ini akan dibentangkan. Selepas dibentangkan akan dibahaskan dan selepas itu akan diluluskan. Dan berkemungkinan besar
bajet ini akan diteruskan nanti pada hari Jumaat nanti untuk dibentangkan sahaja. Dan anda kata kalau ada pemburuan parlimen dan sebagainya, tidak tahulah sama ada ianya akan dibahaskan ataupun diluluskan nanti, melihat kepada situasi semasa lah nanti. So, kita tahu sepanjang proses ini mengambil masa lebih sebulan setengah macam itu. Jadi kalau berlakunya PRU ke-15, kita tidak boleh menjangka bagaimana pula dengan bajet yang akan diusulkan. Apa akan jadi dengan bajet itu? Dan dikatakan di sini kerajaan digesa untuk benarkan sekali lagi pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM10,000 pada bajet 2023, Afad. Ya, betul. Ini adalah demi memenuhi kehendak rakyat. Ya, sebabkan ini adalah desakan-desakan juga oleh sesetengah pihak yang menginginkan pengeluaran KWSP ini sebanyak RM10,000 ni. Ada yang kata bahawa terlalu banyak sangat dikeluarkan, banyak kali dikeluarkan, banyak sangat ke duit awak ni kan dalam KWSP dan sebagainya. Tapi walaupun ini gesaan daripada rakyat untuk kerajaan mengeluarkan ataupun memberikan pengeluaran khas KWSP ini sebanyak RM10,000 sekali lagi. Itu posisi yang agak sukar untuk kerajaan sebab kita difahamkan, kalau kita ingat semula apakah tujuan KWSP itu diwujudkan, ialah untuk orang kata duit kita semasa usia tua nanti. Kalau semuanya disentuh walaupun dalam keadaan terdesak ini, adakah ia satu langkah yang bijak atau tidak untuk keberadaan kita satu hari nanti mungkin dalam masa 30-40 tahun. Kalau tiada KWSP itu kosong, macam mana, Fat? Itulah dia. Okey, jadi mungkin ada dari kita yang macam terlupa sebenarnya banyak bantuan-bantuan yang telah pun diberikan oleh kerajaan Malaysia untuk tahun 2022 ini. Jadi apa kata, untuk waktu ini kita saksikan laporan senarai bantuan rakyat 2022 dan juga apakah harapan rakyat berkenaan dengan bajet 2023. Jom kita saksikan. Bajet 2023 bakal dibentangkan pada 7 Oktober 2022. Pelbagai inisiatif serta penambahbaikan dilakukan oleh pihak kerajaan berdasarkan konsultasi dan sesi libat urus. Ini bagi memastikan bajet yang dihasilkan lebih komprehensif bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemulihan ekonomi negara. Sebelum membuka lembaran baharu, sedikit imbauan rangkuman pembentangan bajet 2022 yang ditawarkan pada 29 Oktober 2021. Sejumlah RM332.1 bilion bajet dianggarkan oleh pihak kerajaan bagi tahun 2022. Berteraskan 3 falsafah iaitu pemulihan, daya tahan dan pembaharuan, ia menjadi teras kepada 3 matlamat utama. Pertama, untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, perniagaan yang berdaya tahan dan akhir sekali ekonomi yang makmur dan mampan. Bagi kesejahteraan rakyat, 6 pengkhususan dikelaskan mengikut kategori iaitu bantuan kewangan, pekerjaan pelindungan sosial, wanita, kanak-kanak dan kumpulan rentan untuk kesihatan dan akhir sekali pendidikan. Antara inisiatif yang disediakan ialah bantuan keluarga Malaysia yang bernilai RM8.2 bilion untuk 9.6 juta penerima mengikut kategori berdasarkan isi rumah. Selain itu, dianggarkan seramai 1.7 juta belia telah menerima bantuan e-Pemula bernilai RM150 seorang. Bagi perumahan, jaminan sehingga RM2 bilion kepada bank turut disediakan melalui skim jaminan kredit perumahan. Bantuan khas kewangan juga diberikan kepada pejabat awam grade 56 dan ke bawah sebanyak RM700 dan pesara awam sebanyak RM350. Walau bagaimanapun, berdasarkan dokumen taklimat khas pada 4 Ogos lalu, jumlah keseluruhan subsidi dan bantuan sosial dijangka mencecah RM77.7 bilion. Ini jauh lebih tinggi berbanding RM31 bilion yang dibentangkan dalam bajet 2022. Antara peningkatannya adalah disebabkan pengenalan subsidi baharu yang tidak termasuk dalam bajet 2022, iaitu bagi ayam dan telur serta elektrik. Manakala bagi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG, anggaran keperluan subsidi 2022 sebanyak RM37.3 bilion. Anggaran subsidi minyak masak pula mencecah RM4 bilion berbanding RM2.2 bilion pada 2021. Subsidi kepenggunaan lain pula dianggarkan sebanyak RM9.7 bilion. Bajet 2023
dengan tema memperkukuh pemulihan, memudah cara pembaharuan ke arah kemampanan daya tahan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Malaysia untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bagi rakyat pula, apakah pandangan dan harapan mereka menerusi bajet 2023 ini? Kami bagi pihak nelayan, semua nelayan memohon agar kerajaan mempertimbangkan bajet yang lebih prihatin kepada golongan nelayan, terutamanya allowance sara hidup dan juga subsidi minyak listrik hendaklah dikekalkan, dan juga pinjaman mudah daripada Agrobank kepada golongan sasar secara mudah. Sebagai manusia yang dah tua dan kebanyakan pincin dalam golongan warga emas, bermakna kesehatannya mungkin kurang. Dan dengan ini juga kita mengharapkan dalam bajet kerajaan juga boleh menentukan apakah benda-benda yang perlu diberi keutamaan kepada yang orang-orang pincin atau pesara ini. Saya harap kerajaan dapat meneruskan pemberian subsidi seperti subsidi minyak petrol, minyak masak dan sebagainya. Ianya dapat meringankan bebanan kepada golongan yang berpendapatan rendah, memandangkan kos sara hidup semakin meningkat sekarang ini. Okey, harapan saya untuk bajet 2023 ni, saya harapkan kerajaan lebih menitik beratkan berkenaan dengan cara untuk menangani masalah ekonomi yang semakin meleset. Especially seperti yang kita tahu, tahun depan kita akan mengalami resesi global. Dan saya secara peribadi saya mengharapkan kerajaan mengambil tindakan awal supaya kita boleh mengurangkan impak daripada resesi yang akan berlaku seperti jangkaan IMF untuk tahun 2023. Harapan rakyat menjadi pemacu kepada keperluan bajet yang menyeluruh. Walau bagaimanapun, keseimbangan antara memenuhi keperluan rakyat dan pemulihan ekonomi negara amatlah penting agar tiada yang tercicir dalam menangani pelbagai cabaran semasa yang semakin mendesak. Oleh itu menjadi tanggungjawab pihak kerajaan bagi memastikan negara sentiasa berada di landasan yang betul seiring dengan matlamat yang ditetapkan. Selain itu, rakyat juga perlu mengambil tenaga dalam menyokong usaha murni kerajaan demi kesejahteraan hidup keluarga Malaysia. Baik, itulah tadi isi hati rakyat. Setiap lapisan masyarakat pastinya ada harapan terhadap bajet 2023 ini. Dan saya suka antara intipati yang dipertengahkan, iaitu resesi global. Perkara yang sedang yang akan dijangka berlaku. Dan kita sepatutnya tidak boleh menutup sebelah mata yang ini adalah antara keadaan situasi yang tegang yang akan dihadapi oleh setiap negara di dunia ini. Ya, betul-betul. Okey, jadi untuk bercakap dengan lebih panjang lagi berkaitan dengan bajet 2023, apakah jangkaan untuk rakyat? Terus saja kita bersama dengan tetamu undangan kita. Kalau cerita pasal bajet ni, alhamdulillah tiap-tiap tahun buka ini saja yang kena. Inilah orangnya. Sebab apa? Sebab ini antara orang yang paling layak lah kan. Pakar kita tentang bajet ini. Kita bersama dengan Profesor Madya, Teknologis Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, Profesor Madya, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Terima kasih datang. Assalamualaikum. Terima kasih jemput saya, Fazli, Sofia. Sama-sama. Okey, sebelum kita nak bercakap tentang bajet jangkaan untuk rakyat ini, tadi di permulaannya tadi pun kami dah pun kongsikan berkemungkinan besar besok Yang Berhormat Perdana Menteri kita akan menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi memohon berkenan baginda untuk membubarkan parlimen. Jadi apa yang diperkatakan tadi, anda kata kalau berlakunya pembubaran parlimen ini berkemungkinan besar bajet 2023 nanti itu mungkin akan berlaku anjakan dan sebagainya lah. Jadi pandangan Doktor. Okey Fazli, kalau kita lihat semula apa yang berlaku di dalam bajet 2023, terdapat satu pusingan yang perlu diselesaikan untuk membolehkan bajet ini dilaksanakan. Yang pertama bermula hari Jumaat ini, iaitu pembentangan bajet 2023. Yang kedua adalah perbahasan ahli parlimen, tidak kira kerajaan maupun pembangkang. Dan yang ketiga, pengundian dan juga bajet itu diluluskan. Kita tidak pasti 100% kali ini bajet boleh melengkapkan pusingan ini. Tapi saya mengharapkan agar kerajaan dapat membentangkan belanjawan pada Jumaat ini dan seterusnya dibahaskan dan juga diluluskan untuk kepentingan rakyat. Dan mutakhir ini kita dapati sebagaimana disebut oleh Fazli tadi, bahawa cuaca telah memberikan mesej dan kabar berita yang jelas pada ketika ini, di mana terdapat keperluan untuk kerajaan memberikan fokus pada isu
semasa pada ketika ini, iaitu krisis bencana alam khususnya banjir yang boleh berlaku bila-bila masa. Dan signal ataupun juga indikatornya berlaku semalam di negeri saya, di Ipoh, Perak. Berlakunya banjir di situ. Sebelum ni berlaku di Kulai, Johor. Ini indikator yang jelas menunjukkan bahawa kerajaan perlu memfokuskan isu ni, dan juga kenapa isu krisis banjir ini begitu penting. Dan ia boleh menjejaskan ekonomi negara. Dan ia juga boleh menjejaskan dari sisi pengeluaran barangan yang berkemungkinan akan meningkatkan harga barang itu sendiri disebabkan oleh pengurusan banjir. Jadi itu saya punya harapan kepada kerajaan pada ketika ini, fokus utama dapat melengkapkan bajet itu untuk kepentingan rakyat. Jadi saya menghandaruh harapan yang besar agar ia dapat dilaksanakan supaya ianya dapat membantu kita untuk mengawal dari segi dua krisis yang saya sebut tadi, krisis bencana alam banjir dan krisis ekonomi yang boleh berlaku serentak. Kalau kita merujuk semula kan dalam beberapa negara lain, negara maju dan sebagainya, pemerintahan yang konsisten, yang stabil dan mementingkan rakyat dulu adalah antara salah satunya melihat faktor bencana alam yang dikendalikan dengan baik, kerana ini berkait rapat dan secara khususnya kepada rakyat kita. Dan kita menyentuh tentang bajet 2023 ini kan, kita mengharapkan satu peningkatan yang cukup bagus dari setiap aspek ekonomi. Sebab kita terkesan setiap lapis masyarakat. Dan mungkin Dr. sendiri boleh kongsikan apakah kesan ataupun yang boleh kita jangkakan selepas bajet 2023 dibentangkan jika ia take place lah ataupun berlaku. Sofia, kalau kita lihat semula perbandingan antara belanjawan 2022 dan ekspektasi rakyat kepada belanjawan 2023. Kita dapati dalam belanjawan 2022, belanjawan itu ataupun bajet itu adalah yang terbesar, iaitu 322.1 bilion. Dan belanjawan itu dibahagikan kepada bajet mengurus, iaitu belanja mengurus sekitar 233.5 bilion dan belanja pembangunan itu 75.6 bilion. Tapi dia ada satu lagi tahun ini yang tahun lepas diumumkan, iaitu dana COVID sekitar 23 bilion untuk membantu menguruskan krisis COVID pada ketika itu. Dan kita boleh menjangkakan bahawa belanjawan ataupun bajet 2023 ini lebih besar daripada 332.10 bilion, iaitu sekitar 350 bilion dan ke atas. Disebabkan oleh apa yang berlaku pada ketika ini adalah walaupun krisis COVID telah berlalu, tapi krisis lain mengambil tempat. Dari krisis iaitu krisis makanan yang begitu besar impaknya disebabkan oleh isu kenaikan harga barang yang menyebabkan berlakunya peningkatan subsidi itu sendiri. Kalau kita ambil kira, subsidi telah meningkat secara signifikan itu sendiri, yang mana pada tahun ini kerajaan telah membelanja hampir 70 ke 80 bilion. Telah dan akan membelanja 70 ke 80 bilion untuk mengawal harga barang daripada naik. Disebabkan itu, inflasi negara kita pada ketika ini adalah antara terendah di dunia, iaitu 4.7%. Di United States pun inflasi dia pada Mei tanpa hari adalah 8.6%. Kita 4.7%. Tanpa subsidi, tarik keluar subsidi, sebenarnya inflasi kita adalah 10.6%. Jadi krisis dia semakin besar. Dan kalau kita fokus bajet 2022 tempoh hari, pertanian dan industri makanan hanya diperuntukkan 4.82 bilion. Saya menjangkakan pada belanjawan 2023 ini, industri ini atau bidang ini akan diberikan fokus kepada rakyat, khususnya kerajaan, untuk meningkatkan pertanian dan seterusnya mengawal harga barang itu sendiri. Doktor, kita nak bercakap tentang bajet untuk membantu kos sara hidup yang mungkin sedikit terbebanlah di kalangan setengah rakyat kita ini, dan kita juga nak bercakap tentang kawalan harga ni, Doktor. Tetapi kita dapat lihat dalam keadaan ekonomi semasa ini, kita harus macam memilih apakah yang perlu kita memberikan keutamaan terlebih dahulu untuk kita nak membantu rakyat kita ini, Doktor. Okey, yang pertama macam saya sebut tadi, kawalan terhadap kenaikan harga barang dan juga pengeluaran bahan mentah itu. Apa yang berlaku pada ketika ini adalah kerajaan dengan sebaik mungkin telah memberikan subsidi. Saya bagi satu contoh. Kerajaan memberikan subsidi kepada bahan api tahun ini, Jun tempoh hari, sekitar 5.8 bilion ringgit. Sekiranya tanpa subsidi ini, bil elektrik akan menaik secara signifikan. Sebab ia berlakunya peningkatan harga arang batu di seluruh dunia. Dan kita pun adalah negara yang mengimport arang batu. Jadi memang akan
berlaku peningkatan di situ. Dan kita tidak pasti sejauh mana subsidi ini boleh bertahan tahun depan. Sebab ia semakin membesar. Betul. Dan juga berdasarkan kepada populasi kita semakin besar. Sebab itu, mekanisme pertama adalah bagaimana untuk membuat peralihan subsidi itu. Supaya kita tidak hanya bergantung di subsidi. Isu subsidi ini, Fazli, dia diterima oleh semua rakyat Malaysia sebahagian subsidi itu. Tak kira B40, M40, 20, semua orang menerima subsidi yang sama. Sebab itu, terdapat keperluan untuk melihat isi mekanisme pemberian subsidi itu supaya ianya memberikan fokus kepada B40 dan M40. Sebahagian besarnya boleh diberikan pengkhususan. Dan juga kalau kita ambil kira konteks dari segi pengeluaran barangan tu, contohnya sebagai contoh diselakan berlakunya banjir besar katakan. So kita harapkan tidak berlaku, tapi sekiranya berlaku banjir besar maka krisisnya akan melebar. Kenaikan harga barang ni akan sukar dikawal sebab pengeluaran berkurangan. Betul. Dan kita negara yang banyak bergantung kepada barangan import. Dan dengan mata wang kita pada ketika ini tidak menunjukkan satu kukuh dari segi ringgit Malaysia itu menyebabkan berlakunya pengeluaran lebih banyak duit untuk membeli barang-barang. Antara barang-barang yang subsidi adalah contohnya minyak masak, gula, tepung, LPG gas, bahan diesel, petrol 95. Petrol 95 ni semua orang dapat subsidi. B40, M40 dan T20. Mekanisme yang boleh dibuat adalah peralihan subsidi ni yang saya cadangkan berlaku peralihan dalam bentuk mengkreditkan duit kepada kumpulan B40 dan M40 dan kreditkan dalam bentuk e-wallet ataupun melalui IC masing-masing. Kerajaan pernah buat tahun lepas melalui projek Prihatin Kasih. Sebab bila kerajaan salurkan duit tu kepada rakyat melalui e-wallet ataupun bantuan tunai melalui IC, hanya fokusnya untuk perkara-perkara ini saja. Iaitu yang terlibat dengan subsidi. Contohnya gula, beras, tepung, susu dan sebagainya, beras dan sebagainya dan juga telur dan juga minyak petrol itu sendiri dan juga bayar bil elektrik. Peralihan itu perlu berlaku sebab sampai satu masa kerajaan tidak boleh memberikan subsidi berterusan kepada semua pihak. Ini kita katakan bantuan yang bersasar, lebih berfokus. Antara yang menjadi persoalan juga ya doktor, kita melihat bajet 2023 ini juga ingin menyiapkan kita untuk mendepani sebarang kejutan sekalipun daripada sudut ekonominya. Dan kita melihat berdasarkan apa yang sudah berlaku beberapa tahun yang lepas termasuk pandemik, semua golongan masyarakat T20 ke B40 semua akan terjejas juga. Jadi bagaimana doktor sendiri melihat negara kita mampu untuk memberikan ialah peruntukan bajet yang besar yang harapannya sehingga ke 350 bilion dan mencapai keseimbangan selepas itu dalam mengukuhkan ekonomi kita dalam tahun-tahun yang seterusnya. Adakah ia akan membebankan negara kita ataupun ini antara ada peruntukan strategi tertentu untuk memastikan kita masih kukuh dari sudut ekonominya? Okey, kalau kita lihat tahun lepas kerajaan telah membentangkan bulan bajet 2022, kerajaan telah memperkenalkan satu cukai nama cukai makmur itu sendiri. Dan juga berdasarkan kepada cukai yang ada pada ketika ini, anggarannya sekitar 170 bilion pendapatan cukai. Dan yang bagusnya juga pada ketika ini harga minyak juga memberikan impak yang positif kepada income kerajaan sebab negara kita adalah pengeluar minyak. So kita akan ambil kira situ kemampuan kerajaan itu masih ada dan juga pada tahun 2021 negara kita juga telah meningkatkan hutang berdasarkan KDNK 65%. Di situ ada ruang di situ yang membolehkan bajet itu boleh berlaku 350 bilion tu. Tapi isu dia ke mana bajet itu akan dihala. Yang pertamanya tadi saya sebut tadi adalah bantuan subsidi, cuma peralihan itu perlu berlaku. Yang kedua adalah perumahan. Saya selalu sebut bahawa banyak inisiatif kerajaan berkaitan dengan perumahan, terutama kepada orang muda, belia dan sebagainya, ingin membeli rumah. Isunya bukan insentif itu, Fazli. Bukan Sofia memberikan bantuan 20% diskaun. Isunya tidak mendapat kelulusan bank. Sekarang ni kalau berkuranganlah diskaun 20% pun, bila pemohon orang muda ni nak beli rumah, bank minta macam-macam. Macam-macam dokumen. Datang seminggu dua, permohonan ditolak. Dan kajian terbaru menunjukkan 51% orang muda di Malaysia ni tidak boleh membeli rumah. So kaedah yang saya nak cadangkan kepada kerajaan adalah bukan hanya melihat membeli rumah lah konsep mengambil loan bank dan beli. Salah satu kaedah adalah rent to own. Di mana kerajaan perlu memperluaskan konsep rent to own ni, sewa beli ni, yang mana menyewa seketika dan jadikan dia sebagai modal ataupun deposit untuk membeli rumah. Kita tidak laksanakan perkara rent to own ni sampai ke sudah, Fazli. Lebih lagi sekarang lebih sukar untuk mendapat pinjaman bank. Dan juga inilah sebenarnya satu perkara yang penting untuk orang muda. Saya spesifik orang muda lah. Sebab orang muda ni banyak terjejas. Yang keduanya,
disebabkan oleh tadi kita nak kurangkan subsidi itu, jadi akan berlaku juga kenaikan harga barang. Dengan banyak isu yang berlaku tadi, banjir sebagainya, bila berlaku kenaikan harga barang, apa yang perlu dibuat? Yang kedua, kita perlu buat production dalaman. Yang itu saya mencadangkan juga, sekiranya bukan dalam sebolehnya kerajaan memberikan bantuan dari segi memberikan tanah milik kerajaan, persekutuan atau kerajaan negeri dengan kerjasama kerajaan negeri kepada mereka yang ingin mengusahakan tanaman khusus sayuran supaya dapat mengawal harga barang. Yang keduanya, saya rasa sudah sampai masanya kita kembali semula ada konsep membuka kedai runcit melalui koperasi. Sebab perlu ada lebih banyak kedai runcit, Fazli. Soalan saya, kita ada begitu banyak kedai Aceh, kedai runcit Aceh di Malaysia ni. Di dalam rumah saya tu, di depan rumah saya dinilai tu, saya rasa ada 3-4 kedai runcit. Dan tidak ada kedai runcit yang tutup. Yang saya dah 10 tahun saya duduk, menunjukkan bahawa kedai runcit ni satu perkara yang penting untuk memastikan harga barang ni dapat dikawal melalui konsep kerjasama kerajaan dan koperasi. So itu antara yang saya nampak begitu penting lah. Selain daripada bantuan tunai itu sendiri yang perlu diberikan lah. Okey, sikit-sikit Doktor. Tadi sebab Doktor dah bercakap tentang cukai makmur tu, saya macam teringat, okey, cukai. Cukai ini juga antara perkara yang juga sering kali diperkatakan tentang bajet ini. Cukai makmur itu syarikat yang melebihi 300 juta ringgit dikenakan cukai dan sebagainya. Tapi ini untuk rakyat. Ada orang kata bahawa kalau kita ni golongan B40 terpaksa bayar cukai juga, M40 bayar cukai, T20 bayar cukai. Tapi kita guna perkara yang sama, fasiliti yang sama. Tetapi kadar cukai itu tetap sama sahaja. Dan komen Doktor, ada kata GST akan dibenarkan semula. Okey, jadi apa pandangan Doktor? Pandangan saya ada beberapa perkara yang perlu diambil kira. Pertamanya, pada pandangan saya, kerajaan perlu melihat dari segi bagaimana untuk, harus diingat pada banyak ketika acap kali apa krisis pun ada orang yang mendapat manfaat. Ada orang bercerita gaji berkurang 2-3 ribu, ada orang cerita dapat 2 bilion. Tapi bila cerita gaji berkurangan 2-3 ribu ni, masih kena bayar cukai. Contoh 8 ribu masih. Yang dapat 2 bilion, tak kena cukai. So sebab itu pada pandangan saya, cukai ini perlu diberikan fokus kepada mereka yang mempunyai pendapatan luar biasa. Penekanan kepada mereka daripada duit itulah membantu kepada rakyat, bukan mengambil ataupun sebagai T20 M40 sebenarnya yang memberikan cukai dalam keadaan mereka pun income mereka pun cukup-cukup untuk keluarga mereka. So inilah sebenarnya saya nampak bahawa fokus utama kepada T20 yang luar biasa keuntungan dia. Keduanya, cukai ke atas saham juga, pegangan saham, penjualan saham itu, dan perlu dikenakan teks sebab mereka sebahagian sahamnya yang dia jual di transaction dia ada yang 100 juta. Di sinilah sebenarnya kerajaan memperoleh keuntungan, memberikan fokus kepada mereka yang berpendapatan tinggi, Fazli. Saya pada pandangan saya M40 dengan B40 ini kalau boleh dikurangkan cukai untuk mereka membantu keluarga. Sebab pada ketika ini mereka juga berhadapan dengan masalah untuk barang-barang asas, makanan dan sebagainya. Contohnya, Fazli, saya bagi satu contoh. Kalau kita ambil kira, bila ada bercakap, contohnya ada anak 3 orang pergi sekolah. Seorang anak naik kenderaan RM200. Kalau 3 orang anak dah RM600. Kalau gaji RM4,000, RM600 habis ke kenderaan anak. Sebenarnya B40 inilah sebenarnya yang sering kali meminta bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan, khususnya pengeluaran khas, KUR SP dan sebagainya, golongan B40 ini. Dan juga M40 juga terkesan. Okey. Jadi terima kasih Doktor. Sebenarnya banyak lagi yang Doktor nak cakap tapi kita kesudahan masa. Dan insya-Allah besok juga kita nak bercakap tentang bajet 2023 ini, memfokuskan tentang perniagaan pula pada esok hari di Malaysia hari ini. Antara perspektif lain yang perlu kita perlihatkan juga untuk kita maju ke hadapan lah. Dan kita berkisarkan yang sama saja, nanti ada pembaharuan bagi setiap golongan masyarakat, itu menjadi masalah juga. Baik, kita akan berehat seketika. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Shahbali Muhammad, Profesor Madya Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Kita akan jumpa lagi nanti, insya-Allah. Okey, kita dah berhenti berehat dan lepas ni kita nak bercakap tentang ekspresi benci rasuah pelajar diiktiraf. Segalanya di Malaysia hari ini. Okey, kembali lagi di Malaysia hari ini. Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik, sihat sentiasa walaupun keadaan cuaca yang mendung mungkin di tempat anda. Jangan mendungkan diri anda, cirikan diri anda tengok Malaysia hari ini pada hari ini. Betul. Kita akan terus membincangkan tentang ekspresi benci rasuah pelajar diiktiraf. Kita terus bersama dengan tetamu kita, Datuk Seri Nur Azlan Muhammad Razali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM. Assalamualaikum, Datuk. Dan juga Gracelyn Loh Yiting,
pelajar SMJK Perempuan China Pulau Pinang. Pagi. Pagi. Okey, jadi kita dapat lihat dekat sini kesaling hubungan antara SPRM dan juga di kalangan pelajar. Jadi kita nak nerapkan nilai-nilai integriti rasuah itu di kalangan pelajar kan. Permulaannya. Okey, jadi sebagai permulaan Dato' Sri, mungkin Dato' Sri boleh kongsikan ni kerjasama antara SPRM dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia ini. Bagaimanakah boleh terjalin hubungan kerjasama ni? Kita memang dah lama kita ada hubungan dengan kementerian kan. Jadi pada tahun 2014 tu kita buatkan satu program kita panggil Wira Anti Rasuah ataupun short form dia WAR. Dari aktiviti-aktiviti Wira Anti Rasuah ni antara aktiviti dia kuis kan. Kita bagi penerangan termasuk jugalah lukisan pertandingan melukis. Jadi selain daripada pertandingan melukis ni kita juga ada buat aktiviti kedai jujur di 30 buah sekolah. Selain daripada itu kita pada memasukkan elemen anti rasuah di dalam buku-buku teks sekolah ya. Untuk sekolah rendah kita masukkan tingkatan darjah 3, 4, 5, 6. Untuk sekolah menengah tingkatan 1 dan tingkatan 2. So itu antara kolaborasi kami lah. Baik. Dengan pihak Kementerian Pendidikan. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga lanjutan daripada pertandingan melukis anjuran SPRM, bagamana lukisan-lukisan pelajar ini diguna pakai sebagai bahan kempen pencegahan rasuah, Datuk? Kita menghargai lukisan yang dibuat oleh para pelajar sebab ini merupakan bagi kita satu interpretasi masyarakat kita punya generasi muda, pelajar sekolah tentang apa itu rasuah pada mereka dan bagaimana mereka melihat rasuah ini membahayakan, ada keburukan pada rasuah. Jadi daripada situ interpretasi mereka tu mereka lahirkan lukisan. Ya. Dan lukisan itu juga merupakan satu aspirasi oleh pelajar kita ni yang hendakkan Malaysia ni satu hari nanti adalah sebuah negara yang bebas rasuah. Jadi ini semua kami garapkan dalam kita kumpulkan dan kita letakkan untuk tahun ini di dalam buku laporan tahunan 2021 kami. Ada 7 lukisan yang kami gunakan sebagai kulit muka hadapan dan selain daripada itu lukisan ini juga dan juga lukisan-lukisan yang baru ya. Kita paparkan di billboard. Setakat ini ada 14 billboard yang kita telah buat yang semuanya adalah hasil daripada lukisan-lukisan para pelajar kita. Okey, bercakap tentang hasil-hasil lukisan pelajar di depan kita ni Sofia. Inilah dia antara hasil-hasil yang telah pun dilukiskan oleh pelajar ini. Okey, dari Penang ni. Ini antara contoh lukisan ni. Ini kita nak tanyalah kan kepada Gracelyn kan, adik kita ni dari Penang ni kan. Nak tahulah adik Gracelyn ni apakah mungkin mesej yang ingin disampaikan di sebalik lukisan ini. Dan juga apakah aspirasi dan juga inspirasi adik di masa hadapan berkaitan dengan masyarakat dan juga negara kita ini berkaitan dengan rasuah. Dalam lukisan yang dihasilkan ini bertemakan rasuah dihina, marah dibina. Saya ingin menyampaikan mesej tentang semua lapisan masyarakat perlulah bersama-sama membencikan rasuah ini dan bekerjasama membenteraskan rasuah. Rasuah yang biasanya bermulanya dengan jumlah yang sedikit, tapi lama-kelamannya akan merebak dan berakar umbi. Ibarat sepohon pokok akan merebak atau membesar dan boleh menimbulkan bencana kepada masyarakat jika tidak dikawal. Mungkin Datuk Sri berbalik semula ya kepada perancangan kita. Bagaimana kita ingin mengadaptasikan pemahaman ini untuk memastikan bahawa masyarakat juga bekerjasama dalam usaha pencegahan rasuah dari akar umbinya. Bagaimana kita melihat langkah-langkah kita selepas ini, Datuk Sri? Dia sebenarnya kalau kita melihat kepada aspirasi hendakkan negara kita ni bebas rasuah, dia memerlukan komitmen daripada semua lapisan masyarakat. Tak boleh hanya kepada SPRM saja. SPRM ni satu agensi saja. Tapi kita semua sebagai masyarakat Malaysia ni, kita mesti ada iltizam bersama-sama untuk kita mencegah rasuah. Jadi bila kita mulakan dengan pelajar-pelajar ni, jadi melalui pada billboard dan juga lukisan ni, jadi supaya kita sedar bahawa inilah
harapan generasi muda kita yang mereka lahirkan melalui lukisan mereka. Jadi ini adalah mesej daripada orang muda kepada kita yang dewasa, termasuklah pemimpin-pemimpin kita lah. Adik Grace mungkin boleh pegang ini lukisan Adik Grace. Pegang. Oh, sorry. Okey, pegang. Okey. Jadi mungkin Adik Grace boleh kongsikan juga kepada penonton. Mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar di luar sana juga yang ingin menjadi seperti Adik Grace juga, kan? Mereka nak ekspresikan aspirasi mereka ini berkaitan dengan pelajar-pelajar, berkaitan dengan rasuah ini. Jadi mungkin boleh kongsikan, boleh explainkan kepada kami ini apa yang Adik Grace lukiskan dekat situ. Boleh kongsikan? Itu pokok. Lepas tu apa hubung kait pokok tu dengan yang lain-lain tu? Boleh ceritakan? Pokok itu tunjuk. sedang merebak dan membesarkan. Dan sini ada seorang sedang mengawalkan pokok itu. Okey. Ini ada pokok rasuah ke? Ya. Okey, jadi kalau sebenarnya kalau saya tengok sendiri pun saya dah faham dah, kan, dengan pokok-pokok itu kita lihat dekat atas tu diberikan habuan-habuan, contohnya seperti kereta, wang tunai, barangan-barangan kemas, rumah dan sebagainya, kan. Kering kontang, kan, kita melihat kering pokok tu, melihat menunjukkan yang rasuah ni tidak baik untuk mana-mana orang sekalipun. Jadi kalau terkait dengan bila kita lihat pada lukisan ni, kita boleh bayangkan macam mana pelajar kita melihat dia. Kan? Jadi daripada banyak-banyak lukisan kami ni, so bila kita lihat tu banyak keburukan. Maknanya pelajar-pelajar kita pun sedar dan tahu bahayanya rasuah. Tapi yang paling penting sekali adalah mereka punya aspirasi kepada kita yang dewasa ni, kepada kita yang bekerja, kepada kita yang memimpin, supaya kita sendiri pun tidak terlibat dengan rasuah. Tapi Datuk Seri, mungkin kita boleh ambil kesempatan ni bercakap tentang rasuah ni. Sebab mungkin ada di kalangan kita ni, orang-orang muda ni, kita tidak tahu membezakan antara rasuah, ganjaran. Mereka ingat macam kita belanja makan tu, kawan-kawan belanja makan. Belanja, kan? Tapi Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan lah. Nak membezakan, ini habuan ke, rasuah ke? Dia rasuah ni simple je. Maknanya kalau kata contoh macam saya, kan, memberi sesuatu, saya mesti ada nakkan balasan dia. Maknanya tak adanya saya hanya nak bagi tanpa ada apa-apa balasan. Saya mengharap mesti ada satu balasan. Jadi kalau kata macam contoh, saya bawa lah you pergi makan. Kita pergi makan restoran yang sangat mahal. Bil dia mungkin dalam 1,000 lebih. Itu maknanya tidak seperti biasa. Jadi maknanya saya bawa you kerana saya hendakkan sesuatu daripada you. Jadi itu boleh kita anggap sebagai rasuah. Mungkin akhir sekali lah pesanan Datuk Seri kepada orang ramai semua. Bagaimana kita boleh mengekalkan integriti kita dan apa yang kita percayai dan tidak terpalit langsung dalam kata gejala rasuah ini yang makin lama kalau kita terbiasa akan makan dalam diri kita dan akan menjadi sebati. Mungkin cara-cara untuk kita menolak sisi ini supaya jauh daripada kehidupan kita, Datuk Seri. Dia sebenarnya adalah iltizam sendiri, iltizam sendiri. Jadi paling penting sekali kita mesti hidup dalam batasan batasan pendapatan kita. Jadi kalau kita tidak terjebak dengan perbelanjaan yang lebih-lebih, ataupun hendakkan suatu kuasa yang lebih, jadi itu tidak akan menyebabkan kita terjerumus kepada rasuah. Dan juga harus sentiasa bersyukurlah dengan apa yang ada. Sebab itulah penekanan diberikan daripada sekolah lagi, kan. Sekolah. Adik Grace, senyum sikit Adik Grace, jangan takut-takut dengan uncle dengan aunty kat sini. Kami tak terlibat dengan rasuah, jangan risau. Jangan takut. Okey Adik Grace, apa pesanan Grace khususnya di kalangan adik-adik pelajar di luar sana itu berkaitan dengan rasuah ni? Apa pesanan yang mungkin Adik Grace boleh kongsikan? Sebagai pewaris, kami mahulah mewarisi negara ini supaya negara yang bersih dan bebas daripada rasuah, supaya negara kita akan dipandang mulia di negara Asia. Semudah-mudahnya kata-kata itu, harapnya kita akan terus menusuk ke kita lah, dan kita memberikan pengaruh yang jahat yang tidak baik pada anak-anak muda ini. Inilah generasi muda yang ingin anda melawan rasuah. Jangan kita ingat macam benda ni macam trend pula, kan. Bila seorang tu buat, kita pun nak buat juga, kan. Jadi kita harus memberikan penekanan daripada sekolah lagi. Jadi baguslah usaha-sama antara SPRM dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kita membasmi gejala rasuah ni di kalangan bermula daripada pelajar daripada sekolah. Okey, baik, terima kasih. Diucapkan kepada Datuk Seri Nur Razlan Muhammad Razali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM
dan juga adik Gracelyn kita. Terima kasih datang. Nanti lukiskan untuk kami berdua pula nanti. Tapi bukan pasal rasuah lah, pasal lain lah. Okey, terima kasih. Terima kasih, kita ucapkan yang terbaik dan semoga ini memberikan satu iktibar lah untuk kita semua. Segala peringkat umur, segala lapisan masyarakat akan jauhilah rasuah bersama. Okey, kita berehat seketika. Kita berhenti berehat dan lepas ni kita nak bercakap tentang Karnival Jom Heboh. Itu warna-warna akan kami kongsikan. Dan juga kita nak bercakap tentang Karnival Barangan Malaysia 2022. Segalanya di MHI. Ya. Okey, Malaysia hari ini kini kembali tanpa berlengah banyak masa lagi. Kita terus saja nak bercakap tentang Karnival Barangan Malaysia 2022 dan kita tahu bahawa bercakap tentang Karnival Barangan Malaysia ini kita nak memberi keutamaan untuk anda membeli barangan buatan Malaysia. Terus saja kita bersama dengan tetamu video call kita pada hari ini. Kita bersama dengan Siti Nuraida Sheikh Abdullah, pengarah bahagian pembangunan perniagaan Sekretariat Kempen Beli Barangan Malaysia. Assalamualaikum Puan Siti Nuraida. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi jemput kami. Sama-sama. Okey, terus saja kita nak bercakap tentang apakah itu Karnival Barangan Malaysia 2022 dan bila pelaksanaannya, Puan? Okey, baik. Karnival Barangan Malaysia 2022 ni adalah satu pameran dan jualan yang mengetengahkan barangan dan usahawan tempatan kita bertujuan untuk galakkan rakyat Malaysia bagi keutamaan untuk membeli barangan tempatan lah. Dan kita akan adakan karnival ni pada 14 Oktober hingga 16 Oktober, which is minggu depan saja, dari Jumaat hingga Ahad, bertempat di Pekarangan Plaza Angsana Johor Bahru. Setiap hari daripada 10 pagi hingga 10 malam. Dan kita juga akan adakan sempena dengan karnival ni untuk majlis pelancaran kempen Beli Barangan Malaysia tahun 2022 yang akan diadakan pada 14 Oktober iaitu Jumaat pada jam 3.30 petang dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathaninggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Ya, okey. Nak tahulah juga apa antara kaitannya kempen Barangan Malaysia 2022 ini dengan kempen Beli Barangan Malaysia, KBBM ini, Puan? Ya, okey. Terima kasih Fazli. Dia kaitannya sebab Karnival Barangan Malaysia ni adalah salah satu inisiatif di bawah kempen Beli Barangan Malaysia. Jadi kita keutamaan kita di bawah kempen Beli Barangan Malaysia ini, kita hendak meningkatkan semangat patriotism rakyat kita untuk mengutamakan barangan tempatan lah. Sebab secara tidak langsung bila kita utamakan barangan tempatan kita, maka pertumbuhan ekonomi domestik akan meningkat. Begitu juga kita nak dalam karnival yang sebegini ni, kita nak timbulkan kesedaran tersebut supaya kita, rakyat kita lebih tengok barangan tempatan tu akan lebih terpaut lah untuk kita sama-sama menyokong. Dan selain daripada itu juga, kita turut membantu para pengusaha tempatan kita untuk memasarkan produk serta perkhidmatan mereka. Ya, kalau kita ni beli barangan buatan Malaysia, sudah pastinya ia dapat merangsangkan pertumbuhan ekonomi domestik dalam negara kita, kan, Puan? Okey, Puan mungkin boleh kongsikan tentang konsep pelaksanaan Karnival Barangan Malaysia 2022 ini. Sebab difahamkan berlaku 2 kali tempoh hari di Perak, kan? Ya, betul. Baru-baru ni di Perak kita buat baru je minggu lepas. Jadi yang ini adalah siri yang kedua. Kita nak buat di Johor Bahru ni pada 14 hingga 16 Oktober ni. Jadi konsepnya selain daripada komponen ataupun elemen pameran dan jualan, kita juga ada aktiviti sampingan lain lah. Dan dalam suka saya sebut di sini, kita terdapat lebih kurang 120 bus pempamer yang terdiri daripada pelbagai kluster. Bukan sahaja daripada kluster makanan dan minuman, kita ada kluster kesihatan, pakaian, perabot, kraft tangan dan sebagainya. Jadi memang ada kepelbagaian. Dan kita juga yang kita bawa usahawan-usahawan ini adalah mereka yang berdaftar dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, serta kita bawa juga usahawan daripada Johor. Jadi kita ada combination lah di situ. Dan selain pada itu, yang berbeza dengan siri pertama di Ipoh hari itu, di Johor ini kita ada 2 segmen khusus, iaitu satu sesi padanan perniagaan, dan juga kita ada program jualan murah keluarga Malaysia. So itu kelainan sedikit di Johor. Skala dia pun lebih besar. Ya, okey, itu antara kelainannya lah, kan. Okey, tadi saya lihat ada macam ada cabutan bertuah, lepas tu ada DDM Friend dan sebagainya tu, kan. Jadi mungkin nak boleh kongsikan tentang pengisian program dalam KBM di Johor nanti ni. Ya. Pengisian tu macam yang kita tadi Fazli sebut lah. Cabutan bertuah tu insya-Allah kita ada. Jadi boleh tunggu, jangan
sama-sama lah kita tunggu pada carnival tu nanti. Manakala layanan pengisiannya kita ada apa yang normal kita bawa adalah advokasi lah kepada kita punya pengguna, segmen pengguna kita. Jadi kementerian ada segmen advokasi kita. Begitu juga kita ada bawa juga sesi wacana usahawan selebriti. Jadi insya-Allah kita akan bawa jemputan kita adalah Datuk Roshamno dan Datuk Fazli Yaakob. Itu insya-Allah kita akan ada di Johor nanti. Itu juga kita ada jemputan daripada wacana rohani keusulamanan pada malam pertama nanti 14 Oktober. Kita ada malam persembahan, insya-Allah kita akan bawa Hazama dan Masyamilan. Jadi peminat-peminat selebriti selebriti jemputan tersebut jangan ketinggalan lah nanti pada 15 Oktober nanti pada sebelah malamnya. Dan juga kita macam saya sebut tadi, kita ada sesi padanan bayar perniagaan di mana buyers atau pembeli daripada syarikat hypermarket ni dia akan buat scouting lah untuk tengok yang mana ada kesesuaian untuk dibawa masuk menembusi pasaran dalam hypermarket. Selain pada itu kita juga ada mungkin ada penampilan khas, tapi mungkin kali ini bukan DDN Friends lah, hari itu memang sambutan meriah. Tapi kita ada, insya-Allah kita ada Upin dan Ipin. Jadi sila datang ke Johor nanti. Jadi boleh datang ke Johor nanti. Ada seminit lagi ni, apa pesanan ataupun saranan kepada seluruh rakyat Malaysia? Silakan Puan. Terima kasih. Satu, jom sokong dan beli barangan tempatan kita. Dan kita sokonglah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi Karnival Barangan Malaysia 2022 di Karangan Plaza Angsana Johor Bahru pada 14 Oktober hingga 16 Oktober ini. So saya jemput semuanya datang beramai-ramai untuk menyokong karnival tersebut. InsyaAllah. Jadi ayuh ramai-ramai bukan saja untuk orang-orang yang berada di selatan, di Johor, di Melaka boleh, ataupun seluruh keluarga Malaysia yang mungkin lihat Malaysia hari ini. Kalau anda nak beli barangan Malaysia dengan harga yang saya rasa macam tak masuk akal. Memang murah semuanya. Harga istimewa. Lepas tu ada pengisian-pengisian seperti mana yang Puan katakan tadi. Sekali lagi, anda boleh pergi dekat Plaza Angsana Johor Bahru pada tarikhnya 14 hingga 16 Oktober 2022. Baik. Terima kasih Puan. Terima kasih. Baik, itu dia, kita telah pun bersama dengan tetamu dengan kita tadi. Kita telah pun bersama dengan Puan Siti Noraidah Sheikh Abdullah, Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan Sekretariat Kempen Beli Barangan Malaysia. Kita nak bercakap tentang Johor heboh ni. Apa kata? Kita bersama dengan Sofia. Ini satu karnival yang dinanti-nantikan oleh semua. Karnival Jom Heboh PayNet akan datang ke anda sekali lagi. Jom datang beramai-ramai ke Karnival Jom Heboh di Pekarangan Stadium Sultan Mizan, Gog Badak pada hari Jumaat dan Sabtu 7 dan 8 Oktober ini. Pelbagai aktiviti menarik disediakan oleh untuk para pengunjung seperti belon udara panas Do It Now serta permainan belon buih dan face painting di zon Do It Now. Dan bayar RM1 saja, Fat. Anda dan keluarga boleh mencuba segala aktiviti menarik ini. Dan juga Syafiq Kyle dan Rina Diana pun ada sekali di booth Do It Now untuk sesi bertemu peminat. Dan ada juga deco LED dan neon untuk bergambar secara kenang-kenangan. Dan jangan lupa hashtag Do It Now bikin senang dan hashtag pakai Do It Now jeboh. Sofia kalau sebut belah-belah slang-slang Pantai Timur tu jadi boh. Macam teh pula ya. Dia boh. Sebut boh. Boh. Kita berhenti berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini. Apa lagi nak belajar? Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita akan meninjau apa yang tertera di akhbar hari ini. Zorifin. Ni kita dah tahu lah apa cerita dia. Kesudahan ni kita dah tahu. Tapi nak bawa perhatian anda untuk ke muka surat kelima di Berita Harian. Akta larang ahli Dewan Rakyat tukar parti dikuatkuasakan hari ini. Dan Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 Akta A1663 melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti berkuatkuasa bermula hari ini. Dan pelaksanaan akta ini, mana-mana ahli parlimen yang bertukar parti pada atau selepas tarikh terbabit akan hilang kelayakannya. Jadi ini antara yang diusulkan sejak beberapa tahun yang lepas. Ramai inginkan akta ini dikuatkuasakan. Dan akhirnya ini telah pun termaktub dan tidak boleh diadakan pelakuan aktiviti seperti ini untuk memastikan integriti mana-mana parti pun
terjaga. Itulah mandat rakyat kan. Rakyat dah undi dia senang nak tukar parti dan sebagainya kan. Tak boleh. Okey, kita dah lihat di utusan Malaysia. Ini mungkin ada ramai di antara kita yang sekarang ni yang pergi berjalan, pergi bersia-sia, pergi berekreasi di nak kata orang tu nak main air kan. Tapi lepas ni kena ambil tahu juga tentang perkara ini di mana air laut bahaya ini tumpuan diberikan kepada kandungan mikrobiologi air laut Tanjung Sepat dan Bagan Lalang di Sepang adalah bahaya untuk sentuhan kulit manusia. Ini kerana kandungan mikrobiologinya melebihi piawaian ditetapkan mengikut standard kebangsaan kualiti air rekreasi semula jadi Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Ini saya baru tahu ni. Okey. Ada mandi laut lah ni. Tak boleh. Dan kajian ini dijalankan di sebuah mamal bebas yang bertauliah di Selangor mendapati bahawa berhubung pencemaran babi di kawasan itu yang terletak berhampiran pantai Tanjung Sepat. Wow. Ada unsur fecal di situ, maksudnya ada unsur-unsur najis. Betul. Dalam air laut itu sendiri. Dan kata kita tak ingatkan kepada anda semua, jauhilah air laut. Betul. Okay? Baik. Esok kita bawakan apa? Besok kita nak, macam kita sebut tadi, bajet 2023 fokus kepada perniagaan. Mereka yang berniaga nanti. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa esok. Okey, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum, saya Fazli Huat. Saya Sofia. Bye. Bye.